Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid Ustaz, Alhamdulillah, masih lagi kita dipertemukan walaupun secara alam maya. Jadi Ustaz harap semua anak-anak murid Ustaz sentiasa sihat, sentiasa jaga kebersihan, sentiasa jaga keselamatan masing-masing. Okey, jadi hari ini yang Ustaz akan ajarkan kamu tentang berjual beli dengan berhemah. Pendidikan Islam tahun 5. Untuk mengikuti pengajaran ni, sila rujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 166 hingga 170. Jadi kalau lagi bagus kalau sekarang ni ada buku teks dengan kamu, buka muka surat 166. Okey, kalau nak cari muka surat tu boleh stop dulu video Ustaz dan kamu cari dan play balik . Okey Ustaz, teruskan. Okey, apakah maksud jual beli? Jual beli. Selalu kita jual beli. Kamu pun buat, ibu bapa kamu pun buat, semuanya orang buat jual beli ni. Apa benda maksud jual beli? Maksud dia, pengertian dia, jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Okey, jual beli ni bermaksud satu akad jual beli. Maksudnya kita pemindahan pemilikan harta. Asalnya harta sesuatu benda ni, contoh kalau sesuatu benda, contoh kereta tu sebelum kita beli itu siapa punya? Kereta tu orang lain punya, kan? Dia contohlah Ustaz punya kereta, kamu nak beli. Jadi kereta tu sekarang ni kamu belum beli lagi. Sekarang tu kereta tu adalah kereta siapa? Miliknya siapa? Miliknya Ustaz. Betul tak? Okey, jadi bila kamu bayar dengan harga yang kita setuju, kamu beli dengan Ustaz, sekarang kereta tu milik siapa? Sekarang dah jadi milik kamu, bukan lagi milik Ustaz. Itu maksudnya berlakunya pemindahan pemilikan harta ataupun objek ataupun harta ataupun manfaat. Manfaat ni macam mana? Ataupun kamu tak ada jual barang pun, cuma kamu servis. Kamu bagi apa dia panggil apa? Khidmat. Khidmat, contoh. Kamu bukan jual barang, tapi kamu pergi ke rumah orang untuk baiki kipas. Kamu bukan jual kipas, kamu baiki kipas. Lepas kamu baiki, kamu memberi manfaat pada orang lain, dia pun bayar dekat kamu. Itulah antara maksud jual beli. Okey, boleh faham? Kalau tak faham, boleh ulang lagi baca dan tanya Ustaz lah kalau tak faham lagi. Maksudnya berlakunya pemindahan pemilikan harta tu, bukan lagi milik kita. Kalau itu barang kita, orang beli dengan kita, bila dia dah beli, harta tu dah jadi milik dia dah. Kita tak boleh ambil dah. InsyaAllah boleh faham, mudah je tu. Okey, dalil. Apakah dalil jual beli? Seperti Ustaz ajar dalam kelas dulu. Dalil ni apa? Dalil ni bukti. Apa bukti ni dalam Islam boleh kita jual beli? Apa bukti? Bukti pula ada dua. Satu, bukti daripada nakli. Nakli adalah daripada Al-Quran dan hadis. Okey. Yang kedua, bukti dalil akli, itu logik akal. Jadi bila kamu tengok ayat Quran ni, apa? Dalil nakli ke dalil akli? Jadi bermaksud ini adalah dalil nakli, iaitu daripada ayat Al-Quran. Okey, jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 275. Minta maaf anak Ustaz datang tadi. Okey, maksudnya, dan padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan mengharamkan riba. Jadi Allah izinkan kita untuk jual beli. Kita nak beli apa? Nak beli beras, lapar, nak beli nasi. Lapar, beli nasi kat sekolah kan? Apa?
nak tulis buku, tak ada pensel, kita pun pergi beli pensel, beli pemadam, beli kotak pensel, beli pensel warna. Jadi Allah bagi kita beli. Inilah buktinya. Kalau orang tanya, betul ke Islam bagi orang agama Islam bagi kita berjual beli? Jawab dengan yakin, betul. Ini dalilnya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Okey, seterusnya, hukum jual beli. Dalam hidup kita sebagai orang Islam, kita tak terlepas daripada 5 hukum. Hukum ni mesti wajib, mesti ada setiap perkara yang kita buat. Yang pertama, apa? Wajib. Yang kedua, sunat. Yang ketiga, harus. Yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Wajib mesti buat. Apa benda? Solat contohnya, solat 5 fardu, solat 5 waktu tu. Okey, wajib buat. Siapa tak buat, berdosa. Yang kedua, sunat. Sunat ni digalakkan untuk buat. Maksudnya kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita tak dapat apa-apa. Kita rugilah. Kita dapat pahala. Sunat contohnya apa? Puasa-puasa sunat. Apa lagi? Baca Quran pada waktu lapang. Benda-benda sunat lagi. Puasa sunat, solat sunat, sedekah. Semua tu kamu buat, dapat pahala. Tapi kalau kamu tak buat sedekah, berdosa ke? Tak berdosa pun. Cuma kita rugi sebab tak dapat pahala. Yang ketiga, harus. Harus ni maksudnya kamu nak buat pun boleh, kamu tak nak buat pun boleh. Tak ada apa-apa. Tak ada efek apa-apa, tak ada dosa, tak ada pahala. Contoh jual beli. Tapi kalau kamu niat kerana ibadah, dapatlah pahala. Contoh jual beli kerana Allah, dapat pahala. Tak ada siapa yang kata, "Oi, tak boleh ni, kamu kena beli. Kalau tak beli berdosa." Tak boleh. Sebab hukum berjual beli adalah harus. Harus ni nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Tak ada masalah. Yang keempat, makruh. Makruh ni digalakkan untuk tinggal. Bukan jangan buat, digalakkan untuk tinggal. Contoh tak payah buatlah, senang cerita. Contohnya makan benda yang kuat baunya sebelum solat. Contoh apa? Durian ke? Contoh makan durian bau kuat. Bila solat, Allahu Akbar, lepas tu sendawa. Bila sendawa tu, orang sebelah bau busuk durian tu, sehingga mengganggu solat dia, makruh hukumnya. Yang kelima, haram. Haram ni maksudnya jangan buat langsung. Ini dilarang. Contohnya minum arak. Itu membunuh orang, tak boleh. Okey, meninggalkan solat, tak boleh. Itu haram hukumnya. Okey. Jadi hukum jual beli ialah harus ni. Harus maksudnya selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara yang diharamkan dalam Islam. Jual beli ni harus hukumnya. Maksudnya kamu nak jual pun boleh, kamu nak beli pun boleh, kamu tak nak jual pun boleh, kamu tak nak membeli pun boleh. Okey, boleh faham? Harus ni maksudnya macam tu. Okey, seterusnya. Terus kita masuk kepada adab penjual. Kalau kamu sebagai penjual, kamu tengok adab dia. Yang pertama, Ustaz bulatkan, mesra dan mudah senyum. Jangan tak mesra. Kalau kamu ni kerja dekat kerja dekat kedai makan ke, orang masuk, pelanggan masuk, silakan masuk encik, sila duduk situ, mesra dan mudah senyum. Okey, jangan masam je. Masuk. Situ, cik duduk situ je. Garang. Macam mana orang nak masuk kedai kita? Tak boleh. Kita kena mesra dan mudah senyum. Yang kedua, jujur dan berterus terang. Kita mesti jujur. Kan kalau kita kata buah ni elok, kita jual buah apple lah. Kita kata buah ni bagus, elok, kita jual. Kita cakap betul-betul. Buah ni baru sampai pagi tadi, kita cakap betul-betul. Jangan tipu. Contoh buah tu sampai semalam, kan? Lepas tu kita ataupun minggu lepas kita kata, cik ni buah baru ni, baru sampai je pagi tadi. Tipu. Tak boleh. Nabi tak suka, Allah tak suka. Seterusnya, okey, jual yang halal dan berkualiti. Jual barangan yang halal saja. Jangan jual barangan curi. Kamu curi barang orang, lepas tu kamu jual. Tak boleh. Haram hukumnya. Okey, yang keempat,
Selepas kita jual, ucap terima kasih. Terima kasih tuan, terima kasih encik atas sokongan, terima kasih sebab beli barang saya. Okey, ini adab penjual. 4 je ustaz bagi. Seterusnya adab pembeli. Macam mana pula kalau kita jadi pembeli? 4 juga ustaz bagi. Yang pertama, berkomunikasi secara baik. Maksudnya cakap elok-elok, cik, boleh saya nak beli yang ni? Cik, yang jenis ni ada tak? Tanya elok-elok. Jangan kasar-kasar, tak boleh. Orang menjual pun ada perasaan juga. Yang kedua, tidak membeli barangan haram. Jangan duk beli barang haram. Tahu dah barang tu adalah curi, kamu pergi beli pula, tak boleh. Tak boleh, nanti tak berkat. Ketiga, tenang dan tidak banyak kerana, tidak menyusahkan penjual. Yang keempat, ucap terima kasih. Selepas kita beli barang dia, terima kasih encik, kita beli, saya beli ya, terima kasih. Macam tu. Itu adab pembeli. Okey, ini sebenarnya dalam muka surat berapa ni? Sekejap Ustaz tengok. 168 ni, ada banyak lagi. Adab atas tu adab penjual, bawah ni adab pembeli. Kamu boleh baca sendiri semua ni. Nanti buka buku teks kamu baca. Banyak lagi tu. Ustaz cuma ringkaskan kepada 4 je. Okey, seterusnya apa ni? Bagaimana Rasulullah berjual beli? Rasulullah dulu masa hidup pun Rasulullah berjual beli juga. Macam-macam Rasulullah jual, macam-macam Rasulullah beli. Yang pertama, Rasulullah ni bertolak ansur. Dia tidak mendesak orang, dia tidak paksa orang beli barang dia, dia tidak paksa orang jual barang dia. Bertolak ansur. Begitu juga dalam bab hutang. Nabi kata Allah rahmati orang yang bertolak ansur dalam jual beli dan meminta hutang. Ada orang berhutang dengan kita, kan? Kita minta hutang dengan dia kata saya tak boleh bayar lagi lah. Jangan kita paksa dia pula, bertolak ansur. Tak apalah, bagilah peluang, insya-Allah ada rezeki lain untuk kita. Tapi kalau kita berhutang dengan orang, jangan tunggu sampai orang cari kita. Kita berhutang dengan orang, kita bagi tahu dia, encik, saya minta maaf, minggu ni saya tak boleh bayar lagi. Bagi tahu dekat orang tu. Jangan sampai orang tu cari kita bila nak bayar hutang. Jangan sampai macam tu. Orang akan marah lah. Kalau kita berhutang dengan orang, kita kena beradab. Bagi tahu bila nak hutang, bila nak bayar hutang tu. Saya pinjam dengan awak ni, minggu depan saya bayar. Kena tepati janji. Kalau tak dapat, bagi tahu awal-awal bahawa minta maaf encik, saya tak dapat bayar lagi lah. Okey. Saya minta 1 minggu lagi. Okey, mesti jujur lah. Mesti tepati janji. Nombor 2, Rasulullah ni jujur dan amanah. Jadi Rasulullah menjual barang, dia jujur. Sebab tu kedai dia laku, kedai Rasulullah laku. Dan Rasulullah ni amanah. Dia tak curi duit orang. Maksudnya dia amanah, dia menjaga amanah tu dengan baik. Kalau dia jadi penjual, dia jaga barang tu elok-elok. Okey. Yang ketiga, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Macam mana ni Rasulullah? Dulu pernah jadi pada zaman Rasulullah, ada sahabat Nabi ni, dia berhutang. Kawan Nabi ni dia berhutang dengan orang lain. Orang lain tu bila tiba masanya datang, dia berhutang seekor unta. Bila datang orang lain datang ni, orang yang memberi hutang tu datang jumpa kawan Nabi ni, kata aku nak minta balik bayar hutang, kan? Kawan Nabi masa tu dia ada unta yang lagi bagus daripada yang dia hutang dulu. Jadi Rasulullah kata bagi je walaupun lagi bagus. Contohnya mudah macam sekarang cerita tadi, contoh Ustaz tukar kepada situasi hari ni. Contoh kamu hutang dengan orang RM1.70. Bukan kamu hutang dengan orang. Ada seseorang A ni, kawan kamu A, Ustaz namakan A, dia hutang dengan kamu RM1.70. Betul ke? Jap, tukar balik. Kamu hutang dengan orang, okey, lagi sekali. Kamu hutang dengan orang, kamu hutang dengan A RM1.70. Okey. Suatu hari A tu datang jumpa kamu. Aku nak minta hutang, minta bayar hutang balik RM1.70 tu. Kamu buka poket kamu ada RM2. Tidak ada RM1.70. Jadi kamu bagi je RM2 terus. Lebih RM30 kan? Tak apa. Menunaikan hak orang lain dengan sempurna.
Walaupun lebih 30 sen, kita hutang RM1.7, tapi kita bayar RM2, itu bagus. Nanti insya-Allah akan murah rezeki lagi insya-Allah. Okey, kita tengok sini. Kepentingan beradab ketika berjual beli. Individu. Kepentingan beradab ketika, apa pentingnya kamu beradab ketika menjual beli? Ada 3 kesan kepada individu, kepada masyarakat kita, kepada negara. Ustaz baca satu-satu je. Satu, individu mendapat pahala dan keredaan Allah. Kita beradab ketika menjual, kita beradab ketika membeli, Allah reda dan kita pun dapat pahala. Okey, kita tengok masyarakat. Ni nombor 1, imej Islam akan terjaga. Maksudnya orang akan pandang Islam tu tinggi. Sebab apa? Sebab orang Islam ni jujur, amanah. Orang pun suka berjual beli dengan kita. Okey, negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni. Sebab apa? Sebab tak ada orang gaduh-gaduh. Sebab orang tak bergaduh lah kan. Sebab semua jujur. Okey, insya-Allah. Jadi yang lain-lain tu kamu bacalah. Okey, soalan tugasan. Nombor 1. Nyatakan hukum jual beli dalam Islam. Tengok balik sebelum ni apa yang ustaz bagi tahu. Hukum jual beli. Halal kah? Makruh kah? Haram kah? Harus kah ataupun sunat? Yang kedua, sebutkan 4 adab penjual. Kalau kamu jadi penjual, apa adab kamu? Yang ketiga, sebutkan 4 adab pembeli. Kalau kamu sebagai pembeli, apa yang kamu kena buat? Okey, nota bawah sekali. Mesti jawab guna tulisan jawi dan guna peta minda. Okey. Ustaz harap apa yang Ustaz huraikan pada hari ini mendapat kefahaman. Semoga Allah buka hati Ustaz dan hati kamu untuk lebih faham apa yang diajarkan. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.